Zaman ni, zaman dakwah ni, akhir zaman ni, zaman apa? Zaman hukum Islam dicabar. Zaman hukum Islam dibatalkan. Zaman institusi agama tercabar dan dicabar. Zaman pemimpin Islam dibunuh. Zaman tanah umat Islam dirampas. Zaman pemimpin-pemimpin yang jujur dikhianati. Zaman pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Allah dibuang, ditangkap dan dibunuh. Allahu ya Allah, Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Karim, Allahu ya Allah, Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Karim, Allahu ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Tarik nafas tuan-tuan. Okey, tarik nafas tenang-tenang, insya-Allah. Bayangkan sesuatu yang indah di hadapan anda. Okey, lepas nafas, tarik nafas, hembus. Okey, tarik nafas, kita akan naik ke langit malam ni. Boleh? InsyaAllah tinggalkan dunia ini, insyaAllah. Bayangkan sesuatu yang manis. Kita buka mata pelan-pelan. Alhamdulillah, Ustaz manis. Memang sesuatu yang manis duduk depan tuan-tuan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syukur Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Tiada kata seindah bahasa. Tiada wasiat. Tiada wasiat yang lebih utama melainkan wasiat taqwa yang diulang sebut oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, wa tazawwadu ala al-birri wat taqwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan, Allah menyeru dan Allah mengajak, Allah memulakan dalam rukun khutbah, wa tazawwadu, tingkatkanlah nilai ketakwaan kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya takwa itulah sebaik-baik bekalan dan perhiasan serta pakaian untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak aci tau masjid ni. Sangat tak aci. Sebab apa? Sebab mereka import DJ Motor FM. Segalanya untukmu. Mana aci? Masjid lain tak dapat. Masjid ni je ada host, moderator mereka DJ Motor FM. Kan kaleng-kaleng. Sallallahu alaihi wasallam. Patut ada promo sangat kampung dia.
Tak pasal-pasal DJ Mutar FM promo tak mana ni. Rupanya ada udang sebalik Cakotiau. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan terima kasih kepada adinda saya, Saudara Muhammad Al-Fadil Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi kita tumpang tuah dan manfaatlah orang-orang yang boleh bersuara dan berkata-kata ni, insyaAllah. Tuan Imam yang saya muliakan, pimpinan masjid, muslimin dan muslimat yang sedang dipandang, digenggam serta disayang oleh Allah Azza wa Jal, muslimin dan muslimat, majtama'a. Nabi sebut barang siapa yang berhimpun, berkumpul dalam rumah Allah, maka baginya tuan-tuan dicatat dan diturunkan wa anzilur rahmah alaihimus sakinah, wa anzilus sakinah, akan diturunkan ketenangan baginya, akan terangkat kerahmatan baginya, dan akan tercatat dan tertulis dan tersebut namanya dalam kalangan ahlus sama, orang yang berhimpun, majtama'a fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang berhimpun dalam rumah Allah ni, kata Nabi, nama dia ni memang dah di-viral dan ditular. Nama tuan-tuan ni, wajah tuan-tuan sedang dirakam dan di-viralkan dalam semua grup WhatsApp malaikat di langit. Geng-geng masjid, jemaah Masjid Al-Arifi ni, mereka main tayang, tunjuk muka. Walaupun sandak dekat tiang, mereka tak lena pun. Alhamdulillah. Boleh. Ustaz sebut awal, kami baru nak lena. Walaupun kami memilih dinding dan tiang, kami tak lena pun, ya Allah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab penceramah malam ni manis sangat, tak ada nak lena. InsyaAllah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, muslimin dan muslimat, maka dicatat dan ditulis, kata Nabi sebagai mukadimah dia, tuan-tuan, antara nikmat yang tertinggi hidup di atas muka dunia ini adalah bila Allah kenal dan kita terkenal dalam kalangan malaikat. Bukan setakat malaikat kenal, malaikat tu pula dia tunjuk kat malaikat lain, dia sebar, dia lebar, dia viral, dia tular. Yang tahu tak, geng-geng Masjid Arifin ni pemain kuliah ni, dia petak lena ni. Semua, seluruh penghuni langit, ahlus sama mencatat dan menyaksikan. Ya, maka nama mereka ni kami puji. Maka tuan-tuan, disebut dalam kitab man tusallu alaihimul malaikah wa man tal'anuhum, antara golongan yang tertinggi di mahsyar adalah golongan yang mendapat pujian dan namanya disebut menjadi siulan dan sebutan di antara penghuni langit, luasnya tanpa sempadan. Jadi pertama tuan-tuan, jadi benda yang tuan-tuan dapat sebelum saya share ilmu lagi pun, tuan-tuan dah dapat dah. Sebab apa? Dapat apa? Dapat kelebihan nama diviralkan. Nama tuan-tuan dipuji, didoa dan diselawatkan oleh seluruh penghuni langit. Alhamdulillah. Tuan-tuan, insya-Allah muslimin dan muslimat, untuk kita membicarakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tajuk yang saya kira standard lah kan. Tajuk yang bermusim. Masuk Isra', ceramah Isra'. Nak masuk puasa, ceramah awal Ramadan. Cuma tuan-tuan, program, alhamdulillah, program ceramah, tazkirah, pengimarahan masjid berjalan. Itulah antara hikmah Allah buat setiap bulan tu ada peristiwa. Sebab apa? Kalau semua peristiwa berhimpun dalam satu bulan, kita hanya jadi Islam pada bulan tu ya. Betul ya? Ingat pasal Nabi, contoh kata Nabi dilahirkan. Nabi lahir Rabiul Awal, turun Quran Rabiul Awal. Nabi wafat Rabiul Awal. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertukaran kiblat Rabiul Awal. Semua benda hijrah Rabiul Awal. Semua benda Rabiul Awal. Maka kita ni hanya berselawat ke atas Nabi Rabiul Awal, hanya mengaji Quran Rabiul Awal. Sebab apa? Dalam tu terhimpun semua peristiwa dalam satu bulan. Tapi bila Allah takdirkan setiap bulan dan berbeza peristiwa, maka Allah nak abang mai kata, ingatan, sebutan, ambil tahu, majlis program pengimarahan masjid akan berlangsung dari masa ke semasa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, non-stop, tanpa perlu menunggu waktu dan musim tertentu. Itu hikmah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tuan-tuan, tu mukadimah dia. Muslimin dan muslimat yang nak abang mai kata, yang pertama, Allah ikat kita. Hikmah peristiwa dalam setiap bulan yang berbeza ni, niat dan tujuan Allah, maqasidnya supaya Allah tak mau lepas, Allah tak mau kita terbiar.
Allah nak ikat supaya setiap bulan hang tahu peristiwa ni apa kaitan dengan Nabi. Bila masuk bulan ni, apa berita Nabi dalam bulan ni. Supaya ingatan kita pada Nabi, ingatan kita pada Allah Azza wa Jalla tidak terputus dan tidak terhapus. Boleh tuan-tuan? Okey, insya-Allah. Nak masuk cerita Isra wal Mi'raj. Saya tak mau kongsi dan cerita. Dia hanya sekadar cerita. Sebab kalau saya cerita, tuan-tuan hanya dengar cerita dah. Dan saya bukan pelipur rara. Kalau setakat nak cerita, buka YouTube. Tak tangan atas kepala. Sallallahu alaihi Muhammad, silang kaki. Dengar YouTube, lena. Itu cerita. Cerita ni dia hanya lalu. Dia tak singgah. Tapi bila sebut tentang ibrah, tentang tadabbur, tentang falsafah, tentang hikmah, dia bukan hanya lalu, tuan-tuan. Dia bukan hanya singgah, dia masuk, dia teroka, dia bilas, dia ulas. Dia tebuk, dia sentuh, dia jentik. Setiap isi kuku, pankreas, usus kecil, usus besar, setiap jasad tubuh badan kita bergetar dan berdebar. Nak Abang Mai kata apa? Ya Allah, betapa dalamnya perjuangan dan pengorbanan Nabi ni sampai bergetar tubuh kita. Ya Allah, aku tak buat apa pada Nabi, aku tak buat apa pada agama. Ya Allah, bergetar tubuh aku ni. Aku nak dapat syurga, aku nak dapat syafaat Nabi, sedangkan aku tak berkorban. Setitis air peluh aku pun tak ada untuk agama. Setitis darah pun tak ada aku korbankan untuk agama, sedangkan aku nak dapat syafaat Nabi. Layakkah aku, ya Allah? Ilahi lasnil firdaus siana wala aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil. Makcik sama makcik? Alhamdulillah, sedap suara makcik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, nak Abang Mai kata ni tuan-tuan. Cerita apa-apa sahaja cerita tentang Nabi, satu benda yang tuan-tuan kena rasa sedar. Bukan tuan-tuan, saya, kita. Rasa apa? Yang pertama, rasa malu sebab kita tak buat apa kat Nabi. Yang kedua, kena rasa bersalah. Ya Allah, aku ni nak dapat syafaat Nabi. Tapi aku tak sumbang apa pun agama ni. Nak gaji cepat, nak pangkat, tak mau lambat. Kerja main lambat. Hello, excuse me. Nak syurga paling tinggi, semayang paling lambat. How come? Umpama macam tu, mudah dia. So bila dengar cerita Isra, dengar cerita Nuzul, tuan-tuan, nak bagi rasa bersalah. Ya, aku tak buat apa ni. Nabi berkorban dengan air mata darah, lencun pala, lencun peluh, lencun darah, lencun keringat. Ya Allah, sedangkan aku duduk bawah aircon. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita akan tutup semua kipas dan aircon malam ni. Boleh tahu tu? Kita tak buat apa kan, tapi okeylah. At least inilah usaha kita, ikhtiar jawatan kuasa masjid. Walaupun dakwah kita masih selesa. Mai makan free, kan? Duduk bawah kipas aircon. Inilah usaha hanya sekelumit. Janjilah ada juga better than nothing. Nak harap perjalanan kita nak mai jalan kaki, peluh, darah, sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan musuh. Orang baling batu, siapa yang mai on the way nak main masjid ni, dia kena baling batu. Nak main ceramah Ustaz Panas ni. Aduh, kenapa pak cik? Ada orang baling batu. Kenapa pak cik tak elak? Untuk elak Ustaz belum ajar. Tak ada kita main dengar masjid, main ceramah kita baling batu, tak ada sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Jadi kita ni hanya masih selesa. Dia nak minta syafaat Nabi tu fikir 2-3 kali. Kalau tak minta, itu je bantuan yang kita ada untuk dibantu kita di padang mahsyar. Tapi nak minta malu. Sebab apa? Sebab tak buat apa pun kita untuk agama. Jadi dengar ceramah, kisah ibrah, falsafah, tadabbur tentang apa saja tentang Nabi, tuan-tuan. Nak bagi kita rasa bersalah. Bila rasa bersalah tu, barulah kita, aku kena buat sesuatu ni, tak duduk saja. Hidup bukan untuk nganga, bukan hidup yang bukan lupa.
Hidup bukan hanya untuk lena. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Kita nak masuk secara zoom. Kita nak zoom in. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak masuk ni lebih dalam. Walaupun dengar kisah cerita ni dah ribuan kali. 1786 kali. Saya rasa ini ceramah yang ke 1786 kali. Suka untuk saya ingatkan diri saya tuan-tuan. Kalau kita dengar ceramah Isra wal Mi'raj, Zuhur kita masih lagi pukul 4, Asar kita masih lagi 6.30, Maghrib kita masih lagi pukul 8.30, Isyak kita masih lagi tak tahu pukul berapa, Subuh kita masih lagi pukul 8.30. Bagi saya Tok Sadok buat ceramah Isra wal Mi'raj. Bunyi macam kasar. Betul ya? Nilai dapatan kesimpulan khulasah Isra wal Mi'raj adalah kita nak jadi orang yang dekat, rapat, erat, melekat, terikat dengan solat dan masjid. Dua nilai. Dalam banyak-banyak tu, itulah hasil Isra wal Mi'raj. Apa kesimpulan? Apa ceramah? Orang tanya, hampa dapat apa dengan ceramah ni? Dapat manis sebab ustaz dia memang manis. Adakah itu jar? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya rasa lepas ni saya tak mau tinggal dah sembahyang sunat. Itulah nilai Isra wal Mi'raj. Wajib jangan duk tanya lah. Lepas ni saya tak mau tinggal dah solat sunat sebelum subuh. Saya tak mau tinggal dah 13 rakaat rawatib sebelum qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah 4 rakaat maghrib, isyak. Itulah hasil. Maksudnya kejayaan Isra wal Mi'raj, tuan-tuan dengar, itulah hasil ada benda yang terangkat dan tertingkat serta tercatat. Kalau mai duk teratu juga pukul 3.30 sembahyang Zuhur, hang dengar lepas dengar ceramah pun tetap pukul 3.30 bahkan lebih lambat, maka bagi saya mungkin sama ada gagal penceramah ataupun pendakwah itu ataupun kita gagal memahami dan menyelami. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bukan marah tau, cuma suara je tinggi sikit. Tak marah Anda dah marah? Tak marah ayah anda. Okey, kalau marah sekali anda kena jual. Okey. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Soalan dari semua aman. Mentadaburi ataupun menghayati, menteliti, mencermati, menghayati, merasai hikmah dan falsafah Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah nilai iman. Islam adalah agama yang tertegak dengan iman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, orang yang ada iman tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Iman ni apa? Nak faham maksud mudah? Iman ni adalah tasdiq biqalbi. Fi qalbi. Kamu membenarkan sesuatu benda yang tak boleh nampak dalam hati. Ni dalam hati, saya tak dapat hati. Dalam hati tuan-tuan, saya tidak tahu. Dalam hati ini ada namamu. Kita tak tahu, saya tak tahu hati tuan-tuan dan tuan-tuan tak tahu hati saya. Tapi tuan-tuan boleh membenarkan tuan-tuan, iman yang tertinggi ialah kita boleh meyakini dan mempercayai apa benda yang kita tak nampak, iaitu kita sebut sebagai allazina yu'minuna bil ghaib. Dalam suratul Baqarah Allah menyebut allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Sebelum kamu nak solat, sebelum kamu nak tunaikan zakat, sebelum kamu nak pergi haji, sebelum kamu berpuasa, sebelum kamu menunaikan umrah, sebelum kamu melengkapkan 4 rukun Islam, mula-mula sekali apa dia? Syahadah. Ma makna syahadah? Percaya, yakin, terima, benarkan, tasdiq. Walaupun apa saja yang Nabi cerita, kamu yakin dengan rasa cinta. Tu point. So Isra wal Mi'raj bukan dengar cerita di telinga, tapi membenarkan sesuatu dengan rasa di jiwa. Walaupun kita tak pernah tengok Nabi, kita tak pernah pegang tubuh Nabi, malam yarauni wa amana nabi. Kita tak pegang, tak pernah rasa hangatnya tubuh Nabi. Kita tak pernah peluk dakap jasad Nabi. Kita tak pernah dengar indahnya Ar-Rahman 'allamal Quran. Tak pernah dengar lunaknya vokal dan merdunya suara Nabi, tetapi kita boleh mempercayai
mengimani, maka itulah iman yang tertinggi. Maka Isra wal Mi'raj Allah bagi, Nabi cerita naik ke langit, orang tak nampak, hampa percaya tak? Nilai ukuran iman tuan-tuan muslimin dan muslimat, ketika kita boleh meyakini benda yang kita tak tengok, itulah iman yang tertinggi. That is why Allah ulang, alladzina yu'minuna bil ghaib. Hang percaya dulu benda ghaib. Jika kamu percaya dengan perkara-perkara ghaib, aku akan datangkan bantuan kepada kamu juga dengan bantuan tentera-tentera ghaib. Dalam perang Badar, 313 orang, kita hanya 2 ekor kuda, 2 ekor unta, 44 ekor kuda. Senjata yang kecil, ringan, murah, terkebelakang, sedikit berbanding dengan 1000 tentera kufar. Atas kertas kita kalah. Uhud 700 versus 1000. Khandaq 3000 Islam bertemu dengan 10,000. Khaybar 1400 tentera Islam bertemu dengan 10,000 tentera Khaybar Yahud. Muslimin dan muslimat. Yarmouk 24,000 versus dengan hampir 80k tentera Rom. Wih, atas kertas kalah, balik awal lah kita. Tapi ada benda yang memenang dan menguatkan kita, memenangkan kita sebelum menang. Tuan-tuan, apa benda yang memenangkan kita sebelum berjuang? Apa beza Brigade Al-Quds dengan tentera Zion? Apa bezanya? Tentera Zion Isra, tuan-tuan, kalau katalah kita kata mereka menang mereka tetap hina, menang mereka tetap neraka. Betul? Brigade Al-Quds, andai kata kalah lah kita kata atas Brigade Al-Qassam, kalah tetap syurga, menang tetap syurga. So siapa yang menang, siapa yang kalah? That is why Brigade Al-Quds, tentera Islam sebelum menjuang dah menang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ada amantu billah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kami ada Allah, hampa ada senjata, kami ada malaikatullah, kami ada keyakinan perkara gaib. Sebab tu Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini bukan hanya cerita tentang perang anak-anak SPM. Ni, kisah tentera ghaib, tuan-tuan. Kepercayaan, keimanan, kesan Isra wal Mi'raj dalam peperiksaan SPM. Apa kaitan dia? Ketika anak-anak peperiksaan, anak-anak calon SPM memegang pen dan pensel, ketika dibukakan buku soalan, anda boleh membuka kertas soalan sekarang. Sila semak halaman dari halaman, soalan ke soalan. Waktu tu, anak yang faham kisah Isra wal Mi'raj, ya Allah, aku memahami kisah Isra wal Mi'raj. Nabi telah memperdengarkan kisah ghaib. Aku yakin, aku percaya ya Allah, dalam perang Badar, perang Uhud, kami Islam sedikit, tetapi tentera Islam memberikan kebergantungan. Yakin sungguh-sungguh, tidak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan naik motor, keluar pergi kerja, pegang je kunci kereta, pegang je kenderaan. La haula wala quwwata illa billah. Aku serahkan dirimu, aku serahkan diriku, aku serahkan kenderaanku ya Allah. Engkau pandulah kenderaanku ya Allah. Selamatkan perjalanan. Aku serahkan diriku. Nak pergi aku accident ke, nak pergi aku sampaikan, aku letak dan aku serahkan diriku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. That, itulah iman, tuan-tuan. Kita solat sebelum Fatihah, doa iftitah. Dalam doa iftitah, tuan-tuan, lafaz ikrar inna solati sebenarnya itulah nilai Isra wal Mi'raj, nilai perkara ghaib. Hang sungguh-sungguh yakin tak ni solatku, ibadatku, cari kerjaku, cari rezekiku, kahwin lagi. Kahwin lagi. Macam tu. Kahwinku, ibadatku hanya semata-mata untukmu ya Allah. Kita serahkan diriku. Boleh faham? Itu nilai Isra wal Mi'raj. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, maka nak Abang Mai kata, ketika Brigade Al-Quds, yakin sungguh-sungguh, kami serahkan padamu ya Allah. Palestin bukan milik kami. Al-Aqsa bukan milik kami.
Abdul Muttalib ketika diserang pada tahun 50 hari sebelum kelahiran Nabi. Disebut Amul Fil, pada tahun gajah. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Kaabah diserang Raja Abraha. Abdul Muttalib menyerah pada Allah, memegang Kaabah, lalu berdoa, lalu berkata, Abdul Muttalib, aku serahkan rumah ini hanya padamu. Kaabah ini bukan milikku. Kaabah ini bukan rumah kami. Mekah ini bukan kami. Kami memang bangsa Arab. Kami memang bangsa Saud. Kami memang duduk di Mekah. Tapi Arab, tanah Kaabah, Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, bukan kami punya. Engkau, ya Allah. Ini rumahku, rumahmu. Baitillah lil haram. Inda baitikal muharram. Aku serahkan rumah ini pada penjagaanmu. Nilai ta'abbud dan nilai, tuan-tuan, kita kata nilai tawakal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akhirnya Allah selamatkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Maka datanglah tentera-tentera Allah yang namanya burung, membentuk kelopak, membentuk bentuk itu namanya ababil. Sebab apa? Sebab kamu yakin kan? Kamu serah diri pada aku kan? Kamu tak syirik kan? Kamu tak pergi cari bomo kan? Abdul Muttalib, bila Abraha mai, Abdul Muttalib tak pergi jumpa bomo. Wahai bomo, mambang kuning, mambang tanah, mambang air laut, tolong hantar jin, tolong jaga Kaabah. Abdul Muttalib tidak buat macam tu, tapi serah diri pada Allah. Ketika kamu serah hidup kamu pada aku, waktu tu aku angkat iman kamu, maka datanglah bantuan, maka Brigade Al-Qassam menang tanpa kalah. Sebab apa? Sebab kita memberikan tawakal. Tu poin yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh ya? Tuan-tuan, ibu dan ayah, sallallahu alaihi Muhammad. Okey, cerita tentang itulah konten, modul, kurikulum yang ada dalam Isra' wal Mi'raj. Saya tak mau cerita benda yang tuan-tuan dah pernah dengar. Jadi macam klise. Yang kedua, apa yang kita boleh ambil nilai dalam Isra' wal Mi'raj, tuan-tuan dan puan? Jika kamu mengaku kamu nak mencebur diri sebagai da'i, hang nak mengaku hang penceramah kan? Hang nak berdakwah sangat kan? Hang nak ambil video sangat kan? Contoh. Nak rakam sangat kan? Nak buat program sangat kan? Nak jadi AJK sangat kan? Kita lah ni. Nak jadi pendakwah sangat kan? Nak terjun dalam bidang dakwah. Hang kena terima 1,000,000 mehnah. Takkan ada orang semua setiap masa menyukai dan mencintai kamu pada setiap masa. Kalau kamu sebaik-baik manusia sekalipun, takkan ada orang yang akan sentiasa menyukai dan menyokong kamu pada setiap masa dan ketika. So kalau dah terima benda tu, jangan melatah bila orang mengata, jangan melatah, panik bila orang mengeji, mencaci. Relax, be cool man. Sebab apa? Kan itulah hukum. Itu disiplin, itu asam garam dalam dakwah. Orang akan kata, ustaz ni awak manis sangat tahu. Contoh. Itu kejian sebenarnya, kejian yang sangat digalakkan ya. Tuan-tuan ni macam lambat pick up kan, macam punchline tak sampai kan. Dia kena jamu roti tu, punchline sampai. Tuan-tuan okey? Abang okey bang? Haji okey Haji? Alhamdulillah. Apa yang okey Haji? Makcik okey makcik? Okey? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini abang mai kata tuan-tuan, bila kita mengaku untuk berdakwah dan terjun dalam dakwah ni, kita kena terima orang tak suka kita. So jawatan kuasa, bila nak kita kata misalnya Alaihi Muhammad nak mengundi, kan, kita melobi untuk kita dipilih dalam jawatan kuasa. So kena bersedia. Kalau ada jemaah yang tidak menyukai kita, sebab itulah peraturan dan asam garam fitrah dalam dakwah. Nabi sebaik-baik manusia tu pun orang hantam, orang boikot. Tuan-tuan, dalam kitab Sirah Nabawiyah tuan-tuan, bermula pada usia Nabi 48 sampai 50 tahun. 3 tahun pertama ni, 3 tahun tu, 48, 49, 50, 51. 3-4 tahun ni, itulah critical zone.
Celah itulah makanan dicatu, disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Penduduk Mekah yang menyokong, yang like, yang follow, yang subscribe Nabi ni, dicatu makanan dan bekalan air sehingga kan merekah kulit ni. Bibir merekah. Kita 5 bulan PKP, perut kau besar. Ada yang terasa ke? Kita tak heran lah PKP 2-3 tahun tak ada. Siapa yang berat badan dia menurun waktu PKP? Seorang pun tak ada kan? Ustaz mana seorang kan? Maintain. Alhamdulillah. Yang lain ni tak boleh makan, tak boleh rentas, tak boleh dine in, mengarut perut dah teratur juga. Ustaz, boleh tak jangan sebut perut? Okey, kita sebut benda lain lah. Tengkok. Tengkok tak terasa sangat kan? Nak abang mai kata tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni sangat selesa. Sedangkan Nabi ketika aku ikut kamu Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika mana Sumayyah kau diburu di dunia sementara, ketika dia mengaku amantu billah, aku mengikut Muhammad, disulam. Tuan-tuan, tak ada ayat nak abang cerita sumpahan Masuri kan? Sallallahu Muhammad. Mana zaman kita hukuman sulah. Nak abang mai kata tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ketika mengaku aku ikut Muhammad, maka bersedia untuk kamu diperlakukan, dipijak, diperkotak-katik, isi kamu dicari. Tak ada ayat nak abang mai. Kita hanya berdakwah, sebab tu saya pesan pada diri saya, pada ustaz-ustaz dan asatizah. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia terlalu selesa. Bila jemput ceramah nak ada hotel first class, business class flight lah. Kham lah kadang-kadang tu. Tak apa, ustaz kata kat ustaz tak apa. Dakwah ni tuan-tuan, dia adalah sallallahu Muhammad, dia inklusif. Inklusif ni apa? Kita terjun bersama. Kepanahan, kepanasan, keterukan, kepedihan. Sebab tu Allah buat umrah, sebab tu Allah buat haji, sebab tu Allah buat ihram. Sebab apa? Hang Tan Sri ke profesor apa? Hang tetap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tinggalkan jawatanmu, tinggalkan istanamu, kamu berjalan sama putih, kamu berjalan sama panas, kamu berjalan sama peluh, sama saja. Kerana dakwah itu tidak mengira harta pangkat istana. So tak usah buat kemas sangat. Dakwah ni eksklusif. Kalau mai tak mau berpeluh, itu bukan dakwah nama dia. Sebab saya berpeluh ni, nampak kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan faham lah maksud saya? Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya, kadang kita jangan terlalu bermewah dan selesa dalam dunia dakwah. Itu poin sebab Nabi pun dah lah 3 tahun merekah ni tuan-tuan. Sebab tak ada dicatu bekalan makanan minuman. Dibuang daerah adik-beradik sendiri. So kalau dalam adik-beradik, dalam hubungan silaturahim kita, kalau ada orang tak suka kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, adik-beradik ni sedarah sedaging tidak menyukai, maka ya Allah, katakanlah ya Allah, Nabi Muhammad pun dibuang oleh adik-beradiknya sendiri. Apatah lagi aku yang bukan Nabi. So tenang kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi poin saya, bila kita bersedia untuk mengatakan, ya, aku penceramah, aku pendakwah, maka zaman ini tuan-tuan bersedia untuk aku dikecam. Zaman kita, once kita dah mengaku untuk terjun dalam lampangan dakwah, zaman dakwah ni, akhir zaman ni, zaman apa? Zaman hukum Islam dicabar, zaman hukum Islam dibatalkan, zaman institusi agama tercabar dan dicabar, zaman pemimpin Islam dibunuh, zaman tanah umat Islam dirampas, zaman pemimpin-pemimpin yang jujur dikhianati, zaman pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Allah dibuang, ditangkap dan dibunuh. Zaman ni. Tuan-tuan. Maka itulah hakikat dakwah. Kalau dakwah terlalu selesa, kamu bodek untuk diangkat, maka that is not a dakwah. Ada something wrong.
Kamu mengaku kamu dakwah kan? Sebab tu tuan-tuan, penceramah, semua pendakwah adalah penceramah. Tapi tidak semua penceramah adalah pendakwah. Dan saya nak kata saya pendakwah pun saya tak berani tuan-tuan. Nak kata penceramah pun, memang tengah ceramah pun. Jadi saya kata, ya Allah, aku ni hanya menyambung lidah dan risalah Allah dan Rasulullah. Itu je ayat yang paling selamat. Nak kata penceramah pun tak berani. Nak kata pendakwah lagi tak berani. Muslimin dan muslimat. Jadi pendakwah ni apa tuan-tuan? Sifat pendakwah, dia ajak orang bukan pada dia, tapi dia ajak orang pada Allah melalui kalam dan kata-kata. Saya bukan menghimpun, saya bukan menambah pengikut, bukan tujuan untuk menambah follower. Kalau tujuan pendakwah untuk menambah view dan follower, itu kamu mengajak orang pada dia, pada kita. Itu dah kamu telah memakhlukkan syirik tu. Oh, syirik. Ajak orang untuk kembali pada Allah, jangan ajak orang kembali pada Tuhan. Bukan nak bagi hang tu glamour, bukan nak bagi hang tu diangkat, mengangkat nilai iman pada Allah melalui kalam kamu yang dipinjamkan kelebihan. Itu sifat nilai. Mudah-mudahan saya pegang benda tu sampailah mati. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka zaman ni zaman di mana bila Allah berikan, bila Allah izinkan tuan-tuan, datangnya musuh, tuan-tuan, kenapa dalam akhir zaman ni terlalu banyak musuh Islam? Tuan-tuan, tidak akan terbina kekuatan jika tidak ada tekanan, tidak akan tercipta keikhlasan kalau tidak ada pujian. Setuju tak? Saya ulang. Tidak akan terbina kekuatan jika tidak ada tekanan dan tidak akan tercipta keikhlasan kalau tidak ada pujian. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat kekenyangan kalau tidak ada kelaparan. Apa maksud kenyang kalau tidak ada lapar? Apa erti sihat kalau tidak ada sakit? Jadi tuan-tuan, bila musuh datang ni, itu tanda Allah sengaja nak uji. Hang ni ikhlas ke berjuang ni? Brigade Al-Quds, Allah letakkan di sekitar Masjid Al-Quds, Masjid Al-Aqsa. Benar, adakah kalian ikhlas nak menunjukkan kamu ni syahid, berjuang mempertahankan agama Allah, atau kamu digelar sebagai pejuang? Sebab tuan-tuan, zaman Nabi Quzman berjuang bersama Rasulullah. Move, bergerak, wahai demi musuh negara. Melawan siapakah musuh, perang Uhud tak kira pangkat darjat harta ataupun harta. Melawan maruah bangsa. Quzman turun berjuang dengan Nabi. Level sahabat tuan-tuan, Quzman ni dalam kitab sirah. Pom, Allah. Berlawan macam mana Nabi lawan. Akhirnya tuan-tuan mati Quzman. Bila mati tuan-tuan, sahabat berkata, oh, Masya Allah, tabarakallah, bergembira dan berbahagialah Quzman mati syahid. La, Nabi kata tidak. Quzman mati berjuang berkorban demi, bukan cinta. Tapi Quzman berjuang demi menjaga maruah bangsa. Aku ni pejuang agama kot. Aku ni YB, Panglima, takkan kalah. Kerana bukan kerana agama. Aku berjuang hanya kerana nama. Akhirnya Nabi kata, matinya syirik. Tu tengah berjuang zaman Nabi pun tuan-tuan. Kalau kita fikir logik tuan-tuan, berjuang dengan Nabi kot, takkan tak dapat syahid. Nabi mengatakan itu bukan syahid. Apa tak lagi kita berjuang yang bukan pada zaman Nabi. So jangan semudah-mudah untuk mengatakan aku ni berjuang jihad fi sabilillah. Termasuk saya yang berkata-kata. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah. So kita yang konon memakai jubah agama ni, jangan rasa kita lebih beragama berbanding orang yang hanya memakai selok pendek. Sebab ingat sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab bermula dengan hitam sejarahnya. Apa benda yang dia tak buat? Renggut Nabi, pegang Nabi, tumbuk, tolak Nabi. Ui, kata-kata ni jangan kata orang lain. Apa benda kekasaran yang Sayyidina Umar tak buat kat Nabi? Tapi cuba tengok, endingnya jasadnya disemadi di sebelah baginda Nabi sampai kita bagi salam selepas Nabi, Abu Bakar, Umar Al-Khattab. Sebab apa? Endingnya. So jangan terlalu menerakakan orang sangat. Ketika kita berjubah, ketika kita dalam masjid, jangan terlalu awal dan mudah untuk menerakakan orang yang selok pendek.
sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bil hikmah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam, maka tegas tetap kena tegas. Itu betul. Agama memang kena ada ketegasan. Dalam ketegasan ada kekerasan, dalam kekerasan ada kelembutan, dalam kelembutan ada ketegasan, dalam ketegasan ada hukuman dan ada sentuhan kasih sayang. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin yang seterusnya. Apa yang kita boleh ambil dalam nilai Isra wal Mi'raj? Ketika Allah kata Isra wal Mi'raj cerita tentang iman. How you accept benda yang hang tak nampak. Hang boleh terima kan? Itu iman yang tertinggi. Yang kedua, saya ulang, sallallahu alaihi Muhammad, bila kamu nak mengaku dakwah, ingat tengok Nabi. Nabi kata aku Nabi. Bila Nabi menzahirkan Islam pada usia Nabi 43 tahun, waktulah serangan teknikal dan taktikal dari segenap penjuru dan arah. 40 hingga 43 tahun, orang tak serang Nabi pun sebab dakwah. Senyap-senyap. Nak buat ceramah kan? Usha lain. Wih, Abu Jahal. Tunduk. 3 tahun dakwah pertama Nabi macam tu. Jangan viral. Senyap. 3 tahun pertama dakwah sir. Tuan-tuan ingat dah zaman PKP pertama. Nama kita ni tak naik sebagai giliran nak semacam solat Jumaat. Rindunya kami nak solat Jumaat, takkan terubat walau solat di rumah. Tak terubat. Mai semayang ni tuan-tuan waktu tu. Siapa pernah ada pengalaman tu? Saya pernah. Pulih, tunduk, pulih. Polis lalu. Kan waktu kan tak boleh semayang kat masjid. Siapa mai kena tangkap? 1,000 saman. Tak pernah kita sangka tuan-tuan. Tak pernah kita jangka semayang kena saman 1,000 zaman tu. Kita kan rindu nak semayang Jumaat. Mai juga gagah ni. Mai polis lalu. Kan tak boleh rentas kan. Waktu kan sunyi sepi. Polis lalu ni. Tunduk. Macam nak tabung, macam nak curi. Cara tunduk tu, cara usul naik tu, macam nak curi tabung masjid. Padahal nak main masih main. Muka ni ya Allah tak tahu nak apa. Padahal kita AJK masjid ni. AJK masjid. Tunduk. Polis. Tuan-tuan. Kita kata, maksud saya ni nak abang main. Umpama macam tu lah zaman Nabi. Abu Jahal. Tunduk. Zaman awal. Sebab apa? Sebab ketika Islam terzahir, Nabi dalam ancaman bahaya nyawanya. Jadi Allah bagi PKP ni banyaklah rahmat. Kita kata, baru hamba tahu macam tu lah Nabi. Bukan macam tu, lagi teruk. Macam mana Nabi nak berdakwah? Semua tersekat dalam PKP. Apa benda pun tak boleh. Kita yang banyak tersekat keduniaan je. Makan tak boleh, dine in tak boleh, check in tak boleh, fly in tak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab kalau kita buka rentah pun masjid tak main juga. Ada yang terasa ke? #sila sentak. Siapa yang terasa lah kan? Kita benda dunia yang tersekat. Okey, muslimin dan muslimat. Okey, poin yang ketiga. Bila Allah uji Nabi dengan dakwah ditolak dan diserang dan ditentang. Waktu tu poin yang ketiga Allah nak abang Ahmad kata, siapakah orang yang paling ada ketika Nabi tiada? Dia panggil nilai sense of love, nilai kesetiaan. Ada 2 sahabat yang Allah angkat dalam modul kurikulum Isra wal Mi'raj. Allah sedang mengangkat 2 figura ni. Hampa nak belajar arti kesetiaan kan? Hampa nak tahu kan setia itu apa kan? Apakah itu setia? Hampa tengok 2 figura. Yang pertama Sayyidina Zaid bin Harithah, anak muda. Dan yang kedua Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi diserang sebelum terangkat ke langit, Nabi dihalau, Nabi tak ada apa-apa, Nabi lapar, mereka berdarah, parah. Waktu tu, dia tak pernah tinggal Nabi walau sesaat. Sebab tu saya sering kali sebut tuan-tuan, sila senaraikan. Kalau saya minta tuan-tuan malam ni, senaraikan 10 orang yang sentiasa ada dengan tuan-tuan ketika tuan-tuan tak ada apa-apa. Ada tak 10 orang? Waktu dapat gaji, hujung bulan, waktu kenyang, waktu senang, beli kereta baru, aku kawan hang, kita geng kan, kita member kan. Waktu tu hang mengaku kawan.
Waktu tengah bulan, awal bulan, tak ada apa, lapar, aksiden, sakit. Siapakah aku ini yang sentiasa berada di sisimu? Siapakah orang yang sentiasa ada ketika aku tiada apa-apa? Tuan-tuan tengok dah yang 2-3 minggu lepas kan, yang diviralkan seorang lelaki aksiden. Aksiden, laki dia tinggal, bini tinggal laki. Kat mana orang aksiden tu? Bini tinggal laki dengan duit insurans laki dia tinggal. Dia bawa lari duit laki dia. Laki dalam keadaan, suami dalam keadaan. Tak boleh, aksiden ni tak boleh bergerak. Tak berdaya. Maksudnya apa tuan-tuan? Itu teman yang tidur sebantai, sekatil, setilam, seselimut pun belum tentu setia. Apatah lagi orang yang mungkin tak ada apa-apa dengan kita. Itu ya. Tuan-tuan, nilai setia ni nak tahu bila? Untuk ibu ayah. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan, adakah kita dah berjaya melahirkan anak yang taat dan setia? Tengok ketika kita rebah dan ketika sakit, ketika kita lapar. Waktu tu kalau anak tuan-tuan main tanpa disuruh dan tanpa dipanggil, kita suspect dan respect tuan-tuan, salute tuan-tuan dah berjaya melahirkan anak yang soleh. Sebab apa? Ketika rebahnya kita, anak tu duduk dengan kita. Ada tak tuan-tuan pernah dengar kan, ini ayah-ayah ni dengar sebagai persiapan kita. Ketika kita takkan tahu sejauh mana taat setia anak selagi mana ayah tak sakit, ayah tak masuk ICU, kita takkan tahu anak kita macam mana. Setuju tak? Anak tu membesar, mana dua anakku seorang doktor, dua anakku seorang arkitek, dua anakku seorang DJ. Ada juga DJ Alhamdulillah DJ kita yang paling beriman dan soleh. Amin. Mudah-mudahan Allah jaga DJ kita menjadi, kita kata, punca syurga di Mutar FM. Tu pun tak jemput Ustaz Maneh pun. Sempat lagi. Ya, sama-sama. Kat mana tadi? Tu dalam pun nak beritahu tuan-tuan, ketika kita jatuh rebah, ya Allah, sejuknya perut mak. Hang mai tengok mak. Ingatkan hang tak mai dah. Bukan setakat mai saja. Anak boleh minta cuti 3 bulan tanpa gaji, unpaid leave, jaga mak sampai mati. Tuan-tuan. That is the meaning dan signal tak ada ayat nak beritahu lah. Itulah contoh erti kesetiaan Saidina Zaid bin Harithah dan Abu Talib dan Abu Bakar As-Siddiq yang duduk dengan Nabi ketika Nabi tak ada apa-apa ni. Lah ni anak-anak mai lah. Mak ada kebun, mak ada tanah. Kan? Sak-sak balik, mak tak sakit pun balik. Amboi besar ni. Dah tahulah mak tu 7 keturunan makan tak habis. Mak dia ni, anak Tok Wan dulu kan, bekas lah, Tok Wan adalah kebun-kebun, dusun-dusun durian. Sak-sak balik, mak tahan balik pasal apa aku tak sakit pun. Dia duk harap mak dia bagi tanah. Cuma mak dia tak ada apa-apa. Kan? Ni untuk anak-anak kena dengar ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tak teruji ni. Saya kata kat saya tuan-tuan, mak ayah saya alhamdulillah lah. Ketika saya bawa pergi umrah hari tu, mak ayah saya ni jenis sihat. Ayah saya ni johan badminton daerah sajalah nak abang walaupun tak tanya. Nak abang kata ayah ni masih power lagi kira. Ayah ni kira masih, sebab ayah saya ni jenis cerita pasal ayah lah pula. Tak apa, ada nilai peribad, bukan nilai positif yang kita boleh ambil. Ayah saya ni jenis dia menjaga makanan. Makanan dia memang semua berasaskan sayur-sayuran. Jadi sangat susah nak masuk hospital ayah ni. 70 lebih lah. Sangat susah nak sakit. Bukan ada jin, bukan bela saka ke apa dah. Tapi mungkin asbab tu. Tapi ketika saya bawa pergi umrah tuan-tuan, saja Allah nak test. Untuk saya. Itu habuan saya lah. Ayah jatuh rebah. Mak pun sama juga, walaupun mak tu tak pernah sakit. Dia elok lah. Ketika di depan Kaabah, Allah nak tunjuk. Hang mau tauhid kan? Hang duk ceramah kemas sangat kan? Tuan-tuan, saya angkat mak ayah ni. Bola wheelchair tolak kiri kanan. Tak tahu nak abang ayat. Ya Allah, aku terima ya Allah. Ini hadiah untuk aku. Kalau andai kata aku tengah tolak mak dan ayah ni meninggal aku, ya Allah, layakkanlah aku syurga. Nak abang main tuan-tuan. Itulah latihan dan ujian untuk saya. Depan mata Allah tunjuk.
Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya sedar, ya Allah, ini ujian ketaatan, kesetiaan aku sebagai seorang anak ketika mak dan ayahku rebah dan tak ada apa. Kalau di sini boleh panggil kak, boleh panggil adik kan. Kita seorang-seorang ni. So nilai Isra wal Mi'raj adalah nilai, ya Allah, saya nak kupas, saya nak sentuh bab ni lebih berat dan lebih besar. Kalau sekarang nak cerita naik ke langit, jumpa, tak payah yang tuan-tuan tengok YouTube kan. Sebab dia bukanlah kurang tersentuh. Sebab cerita tentang darah Nabi sebelum Isra. Isra ni ada 3. Sebelum, semasa, selepas. Bila naik semasa, Nabi tak teruk dah tuan-tuan. Waktu semasa naik ke langit, Nabi relax ya, tak ada apa. Jumpa syurga, jumpa Nabi, jumpa bidadari, jumpa nikmat, tak ada apa. Nabi relax ya, bawa diri ya. Jadi sebelum nak cerita nikmat tu tuan-tuan, kita cerita benda yang teruk, barulah kita boleh hargai nikmat tu. Sebab tu saya bukan tak suka, saya lebih berat suka cerita benda yang teruk Nabi lalui. Kenapa Nabi layak diangkat ke langit? Orang kaya, tuan-tuan jangan cerita pasal kekayaan dia. Tuan-tuan kena cerita 20 tahun sebelum dia kaya. Baru tuan-tuan hargai kekayaan dia. Dia pakai Ferrari. Jangan tanya, abang, Ferrari ni best. Ford dia macam mana? Absorber dia macam mana? Jangan tanya abang tu. Abang pakai Ferrari kan? Abang mencerita sah abang, 20 tahun dulu abang kerja apa? Saya dulu kerja tepi jalan, berniaga, panas, hujan, orang halau saya, gaji kena buang. Yang tu nilai dia. Memang Ferrari ni layak untuk abang. Jangan duk cerita tanya nikmat, tanya benda sebelum nikmat. Baru tuan-tuan rasa nikmat itu nikmat. Bismillah dan bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi ceritanya, 2 sahabat figura yang Allah angkat dalam Isra wal Mi'raj adalah Zaid bin Harithah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Ketika sebelum Isra, pelajaran dia, Allah kata, hampa pergi tengok, belajar asal kisah Sayyidina Zaid ni. Apa yang ada pada diri dia. Sampai Allah tulis satu-satunya nama sahabat dalam Quran. Nama dia, Abu Bakar pun tak ada nama dalam Quran. Oi, tuan-tuan. Maksudnya, Allah nak suruh kita belajar sesuatu nilai setia ketika Nabi tak ada apa-apa. Satu. Yang kedua, ketika Nabi turun ke langit, dari langit, cerita 2 manusia pertama yang paling awal mendengar cerita Isra wal Mi'raj di dunia. Yang pertama, Sayyidina Abi Bakar. Yang kedua, Abu Jahal. Yang seorang beriman, seorang tidak beriman. Pendengar ceramah perdana motivasi, ceramah Isra wal Mi'raj pertama di dunia. 2 manusia terawal adalah Abu Bakar dan juga Abu Jahal. Itulah kali pertama dengar ceramah perdana Isra wal Mi'raj di muka bumi. Dan Allah nak tunjuk 2 karakter manusia. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ketika Nabi turun. Kalau tadi Sayyidina Zaid sebelum naik, Abi Bakar As-Siddiq selepas Nabi turun. Sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Umat manusia akhir zaman nanti terpecah kepada 3. Satu, sami'na wa ata'na. Ustaz kata, tok guru kata, alim ulama kata, Nabi kata, sahabat kata, ya kami beriman, kami ikut, kami akur, kami taat, kami patuh, kami ikut. Sami'na wa ata'na. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni, kita jangan banyak soal, tapi banyak tanya tak apa. Faham tak? Banyak tanya tak apa, tapi jangan banyak soal. Apa beza tanya dengan soal? Tanya ni benda yang kita tak tahu. Pakcik, Ustaz, nak tukar PA system ni, Ustaz tahu dekat mana sumber PA system yang sesuai untuk masjid? Contoh. Dia bukan bagi contoh saja tahu. Ada maksud tu. Tapi karaoke lah. Masjid ni karaoke. Alhamdulillah. Bolehlah kita kampung-kampung kan. Tahun ni karaoke lah. Itu tanya. Kalau soal, pasal apa buat macam ni? Pasal apa ni tak boleh ke buat macam ni? Pasal panggil ustaz mana? Tak ada ke ustaz yang masing-masing? Oh. Panggil ustaz Tawang pun hang tak mai, ustaz Peik pun tak mai, ustaz mana pun. Hang nak ustaz apa? Boleh dah kita tak payah buat. Apa orang? Oh, hang tak mau buat rupanya. Itu banyak soal. Kalau banyak tanya tak apa. Kita tunjuk. Fas'alu ahli dzikr fa in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanya pada ahli yang lebih tahu. Kalau tak tahu, tanya kepada orang yang lebih tahu. Tapi kalau tak tahu, jangan buat pada tahu. Saya orang tahu, kata kita tak tahu. Ni tuan-tuan aku tak tahu, aku tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tu point dia. Ceritanya tuan-tuan. Okey. Yang terakhir daripada saya. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi naik ke langit. Point kat sini. Nabi naik tuan-tuan dalam keadaan malam. Malam yang diciptakan bintang-bintang, diciptakan penuh ketenangan. Kenapa Allah buat malam? Tuan-tuan, cerita tentang malam ni, Allah sebut perkataan malam. An-nahar. Al-lail, Al-lail. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Perkataan lail dalam Quran Allah ulang 92 kali perkataan malam. Kenapa Isra' itu malam? Bukan Isra' wal Mi'raj saja tuan-tuan. Maka Allah nak point kat sini adalah point kita, malam ada sesuatu istimewa yang Allah nak kita sedar belajar. Apa benda yang ada pada malam tuan-tuan? Siang bersusah payah, siang bersusah cari rezeki. Kan? Kena traffic light 8.5, 9.4, OT 7 pagi 7 malam. Bila malam ni Allah kata, setelah kamu bersusah, berpenat, berpayah, kamu telah berdunia-duniaan, hati kamu diliputi, diselimuti dan juga ditutupi oleh dunia. Boleh tak aku buat maghrib isyak ni, Allah kata, hang mai sat 40 minit kat masjid boleh tak? Sebab apa? Hang penat kan? Hang duk kira dunia kan, saham, niaga, harta, takhta, wanita semua kan. Hang boleh tak main sat? Hang duduk sat, hang bagi masa dekat aku 40 minit, maghrib dengan isyak ni, aku nak bersih, clean balik benda-benda dunia yang duk ada 8 jam hang duk bertarung di tempat kerja tu. Maka malam, Allah kata, malam ni adalah, this is the healing moment for you. Hang stres kan? Hang kecewa kan? Hang tension kan? Hang mainlah kat aku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai manusia yang bermasalah, ketika kamu problem di siang hari, irji'i, kembalilah bersujud, kembalilah kepadaku di waktu malam. Di saat semua orang dah lena, orang dah rehat, dah tak ada apa, hang mai kat aku boleh tak? Bagi tahu, mengadu, nak apa? Tak cukup duit, tak cukup tanah, tak cukup isteri. Boleh tahu tu. Macam tak sampai kan punchline kan. Hang nak apa ni? Apa problem kamu? Allah kata mengadu. Sallallahu alaihi wasallam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mengadulah Allah kata, malam ni malam mengadu. Maka Nabi pun mengadu pada Allah, ya Allah, ni orang kampung saya buang saya. Ya Allah, depa baling batu. Ya Allah, orang Taif ni pecah kepala saya. Ya Allah, ni Saidina Zaid dialah himpun dan dialah teman saya. Ya Allah, maka malam mengadu dan berintih. Tuan-tuan, kita kalau kereta rosak, hantar bengkel untuk repair. Beli phone rosak, hantar kedai phone untuk repair. Beli motor rosak, hantar bengkel untuk repair. Tapi kalau manusia rosak, nak hantar mana tuan-tuan? Bengkel, kedai phone, mall, pasar malam, siapa yang buat manusia? Yang buat manusia ialah Allah. Bila Allah yang buat manusia, kembalikan kepada orang, bukan orang, kepada siapa pembuat manusia. Orang buat phone, kilang buat phone, hantar kepada kilang sebab kilang tahu software, hardware. Tapi bila Allah buat kita, hanya Allah yang tahu skru mana yang tercabut. Hampir kilang mana pun, secanggih kilang, dia tak tahu benda apa yang tercabut dalam badan manusia. We cannot detect any problem and any diagnose. So the best diagnose in the world adalah Allah, 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 ya Allah. Manusia ni sangat pelik. Dia tahu dia rosak, dia tak mengadu, dia tak patah balik kepada Allah. Walaupun dia tahu maintenance hanya ada pada Allah. Maintenance manusianya Allah yang pegang.
Maka Nabi mengadu pada malam Al-Isra. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu malam nuzul Quran, bukan siang, malam Lailatul Qadar. Dia tak sebut Naharul Qadar, Lailah Al-Qadar. Apa lagi? Hijrah. Nabi pergi waktu malam, Nabi tak pergi waktu siang. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma sampai pada waktu siang. Bertolak malam. Apa lagi? Nisfu Sya'ban, malam. Malam awal Rejab. Imam Syafi'i sebut dalam kitab malam yang diterima doa. Malam Jumaat. Kahwin. Pengantin. Tak ada kaitan. Malam. Orang tak kata siang pertama. Orang kata malam pertama kan. Itu ya Akmal. Akmal senyum siapa Akmal? Okay. Orang tak kata siang pertama kan. Malam pertama. Sebab malam pertama yang indah. Okay, cukup sebab ramai tak kahwin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan nak abang mai kata, malam Jumaat, malam yang istimewa, malam raya umat manusia. Malam raya. Siang raya tak ada apa tuan-tuan. Pada malam raya yang diampunkan dosa, bukan pada siang raya. Sebab tu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang tu imam yang ustaz duk baca setiap kali bulan puasa. Hujung tu ma taqaddama min dhanbi, bila Allah ampun dosa. Nikmat Ramadan, nikmat hari raya adalah pada malam raya. Ketika kamu diampunkan dosa, malam juga. Maka ternyata Nabi diangkat ke langit sebab Allah nak tunjuk pada malam ada ketenangan, pada malam ada kemuliaan, pada malam ada keistimewaan, pada malam ada kemuliaan, pada malam ada rahsia yang tanpa sempadan. Zalika min ayatillah. Terangkat iman Nabi. Yazid. Tengok langit, naik lagi. Cantiknya. Lagi cantik dah. Dia cantik dah. Tadi cantik dah. Yang lagi cantik. Langit kedua. Yang tadi hebat dah. Ini lagi hebat. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kira Nabi tu Allah. Mulut tu kira hanya Allah. Iman Nabi terangkat dan tertingkat. Bila terangkat dan tertingkat, bila turun ke langit tuan-tuan. Nabi kata, siapa serang aku pun, I have to move. Aku boleh tenang. Sebab apa? Allah telah mengikat dan mengangkat iman dan menggilap imanku. Maka barang siapa yang imannya terangkat 20 rakaat terasa seperti 2 rakaat. Siapa yang imannya terangkat sallallahu alaihi Muhammad 5 juzuk terasa seperti 5 lain. Siapa yang imannya terangkat 1 jam ceramah 60 minit terasa hanya seperti 6 minit. Jadi soalan saya, tuan-tuan rasa berapa minit dah ceramah kita? Ni jujur. Maksudnya apa? Iman kita terangkat, tak rasa apa. Setakat 23 rakaat Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah Zuhamailin. Tu betul. Baru terasa boleh terasa tuan-tuan. Sebab apa? Iman. Sebab tu saya kata masjid 3 benda yang kena jaga. Tu imam, kondisi masjid, PA system. Baru iman tu akan terangkat. Macam mana kita pergi Mekah, kita boleh tercas iman dengan bacaan imam dan juga PA system. Teknikal dan spiritual bergabung, bercantum, tembabum. Barulah iman. Hop. Isra wal Mi'raj, buruk itu teknikal. Bertemu Allah itu spiritual. Kenapa Allah perlu angkat guna buruk? Logik akal. Tak perlu buruk pun tak apa kan? Itu betul ya? Kenapa Allah letak buruk kat situ? Buruk itu alat, bertemu Allah itu matlamat. Buruk itu jalan, bertemu Allah itu tujuan. Solat itu alat, jumpa Allah itu apa? Solat itu alat, nak masuk syurga. Hang kena ada benda. Benda apa? Solat wa aqimus solat. Solat itu alat, nak masuk syurga itu matlamat.
Maka buruk itu alat nak bertemu Allah, itu matlamat. So alat mencapai matlamat, jalan menuju tujuan. That is the meaning fattabi'uni, mesti ikut Nabi, ikut ulama, ikut imam mazhab, yang mengikut ulama, yang mengikut Nabi. So simple. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita buat program ni pun, Isra wal Mi'raj ceramah ini hanya alat untuk ibtigha mardatillah. Nak bagi Allah faham sedar. Nak bagi Allah apa kita kata? Menyedar dan menyegarkan kefahaman kita dalam agama dan sirah tentang perjuangan pengorbanan Nabi yang is unbounded and unlimited. Supaya kita jangan berkira dengan masjid, jangan berkira dengan agama, jangan berkira dengan akhirat. Sebab Nabi tak pernah berkira dengan umat. Itulah nilai dia. Jadi saya kira sekadar itu sahaja. Sallallahu Muhammad. Nampak macam pakcik belakang dah silang kaki dah tu. Okey. Tanda ceramah kena berhenti bila kaki disilang untuk kali yang ke-17. Okey, tadi saya nampak 16 dah. Masuk 17 memang kena stop tu. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu sahaja. Terima kasih. Sallallahu Muhammad, pihak masjid. Kali pertama. Duduk lalu banyak kali dah kan. Kali pertama saya sampai. Alhamdulillah, tahniah tuan-tuan atas kejayaan, kecemerlangan dan juga jemputan undangan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, tidak lain dan tidak bukan, saya menyeru bukan untuk saya, tapi kita menyeru kembali kepada Tuhan segala manusia dan kuasa. Mudah-mudahan Allah memegang dan Allah meletakkan kita di bawah satu naungan dan payungan dan istiqamah dalam saf dan i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi boleh meningkatkan nilai tambah cinta kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf andainya kekurangan dan kecacatan, kelompangan sepanjang perkongsian. Mudah-mudahan Allah ampun dosa saya dan semua yang ada, insya-Allah. Ini program saya yang terakhir. Macam ayat tu kan. Okey, tuan-tuan semua tengok saja tuan-tuan. Buat ayat saya pula. Saya akan meninggalkan seketika tanah air. Esok pagi dah berangkat. Esok saya akan bawa jemaah ke Turki. Pisah je, pergi minum pagi je, malam balik kan. Tak lama, lebih kurang seminggu 8 hari je untuk trip jejak siri Uthmaniyah Sallallahu Muhammad sehingga 20 Februari. Jadi ini program terakhir lah. Jadi doakan perjalanan saya untuk membawa nilai, mengangkat nilai sirah dan sejarah. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' wa tijaratan lan tabur. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, segalanya untukmu.